Apa dia? Kita jadikan wirid lepas sembahyang kita, tuan-tuan puan-puan. Amana rasulu bima, kan, sampai habis, kan, waghfir lana warhamna fansurna 'alal qaumil kafirin. Kita doa tu. Dan ulama kata sunat kata amin. Imam Syafi'i pun kata sunat kata amin sebab doa. Fansurna 'alal qaumil kafirin, menangkan kami ke atas orang kafir. Tapi ada orang Islam sekarang terbalik. Dia bukan doa menangkan kami atas orang kafir, menolong memenangkan orang kafir, mengalahkan orang Islam. Tak maaf doktor panggil saya memang cakap bab lagu ni tuan-tuan. Sebab benda ni berlaku dalam masyarakat, saya kena nyatakan. Tak ramai ustaz yang bercakap tentang ini. Setengah ustaz dia takut nak bercakap tentang ini. Saya bukan orang dia, minta maaf lah. Inilah cara saya gitu, kan. Sebab dia jangan panggil selalu, kan. Jangan panggil selalu. Topak-topak je. Waktu ustaz tak ada je. Saya tak boleh main selalu, kan. Tuan-tuan tengok surah Hud ayat 117. Allah Ta'ala kata apa? Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahluha muslihun. Dan tidaklah Allah Ta'ala itu akan membinasakan satu karya, satu negeri bi zulmin, dengan sebab kezaliman pemerintah dia, pemimpin dia, sedangkan ada lagi penduduk dia yang muslihun, yang berbuat baik. Faham tak ayat tu? Allah Ta'ala kata, aku tak akan binasakan lagi satu negeri walaupun dengan sebab kezaliman, kerana masih ada lagi saudara Islam dia yang dalam tu yang berbuat baik. Kita ni kadang-kadang biar lingkup negara tak apa, kan, nak menentang kezaliman biar lingkup negara tak apa, biar sampai orang bukan Islam jadi pemerintah pun tak apa, janjikan aku nak pelingkup kawan tu yang zalim tu, kononnya pada kita. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran berbeza. Kita ni beramal dengan Quran atau jauh daripada Quran, atau kita nak tinggalkan Quran itu, jadikan dia pedoman kita dalam tanda membuat. Betul. Sebab tu kadang-kadang kena fikir dalam diri kita, mana lebih zalim? Orang yang naikkan harga barang dengan orang yang jual kalimah Allah, mana lebih zalim? Fikir tengok. Kalimah Allah Ta'ala saya sebut tadi, nombor satu tadi. Kalau dia sanggup benarkan pada orang lain guna kalimah Allah Ta'ala kerana sanggup disyirikkan, mana lebih zalim? Kalau kita nak tentang kezaliman, nak tentang kezaliman yang paling besar atau nak tentang kezaliman yang kecil? Nampak? Tengok aulawiyat dia, keutamaan dulu. Kan saya sebut tadi, jangan utamakan benda yang kurang. Itu aulawiyat songsang namanya. Kalau nak menentang kezaliman, tentang yang lebih besar dulu. Doktor faham tak? Doktor tak faham saja. Sajalah kias kat doktor tu, orang lain tu. Kan? Nah, kita nak menentang orang yang pemerintah contoh yang tak tutup aurat, mana lebih zalim? Dengan orang yang tak tutup aurat dengan orang yang buang negara Islam? Tanya tengok, tanya diri kita. Nah, tanya dengan insaf, bukan tanya dengan nafsu. Tanya dengan nafsu memang tak boleh jawab. Mana lebih besar? Mana perlu kita nak menentang? Kalau kita katalah nak menentang kezaliman, sebab tu saya kata jangan guna istilah tu. Sebab bila kena kat kita, baru kita kata, oh, ini kat aku, kita dandan rasa sayang, kita rasa kita nak bertolak ansur. Sebab apa? Sebab kena kat kita. Ni abang aku ni, kan, abang aku ni. Jadi bila kita sayang ke dia, kita tentu bertolak ansur. Maka kalau orang tu yang kita sayang bertolak ansur, orang lain takkan tak boleh, sebab dia saudara kita juga, bukan? Mana lebih zalim? Menentang pemerintah yang tak pandai baca Quran, contohnya, dengan pemerintah yang belum lagi memerintah dah benarkan orang kafir baca Quran, contoh.
Nak fikir betul. Ha? Pemimpin tak pandai baca Quran, oh kita zalim. Nak lawan dia. Ni kalau kita nak gantikan dengan pemerintah yang belum memerintah, dah benarkan orang bukan Islam baca Quran di masjid, di tempat ceramah dan sebagainya. Al-Quran benarkan dia baca, terjemah tak apa. Mana lebih zalim? Fikir dengan otak kita. Ish, takkan ramai-ramai ni tak ada guru Quran seorang kot? Mesti ada kan? Nama orang perempuan rajin mengaji Quran, saya tahu. Kalau baca Quran, orang Islam baca Quran, kalau tak betul tajwid, hukum apa? Berdosa kan? Jangan nak mereka. Bukan boleh baca surah Yasin ya panjang, sin pendek, tak boleh. Yasin, mana boleh baca aku tu? Kalau tok guru ada depan kita, tok guru tak biar. Kalau kita dia mengaji dengan tok guru baca begitu, tok guru biar. Oh bagus baca begini kan. Dia tampak dah. Kan? Kita sebagai orang Islam pun tidak boleh membaca kalam Tuhan dengan bacaan yang salah. Apatah lagi kita benarkan mereka yang langsung tak tahu apa, baca ayat Quran dengan cara yang salah. Tiba-tiba kita tepuk tangan, kita takbir. Ya Allah, bukankah ini satu kezaliman yang lebih besar daripada yang tadi? Mana nak tentang? Yang mana lebih besar? Yang mana perlu ditentang? Kalau kita tengok aulawiyat tentang dan perempuan. Ini Pulau Pinang. Mana lebih zalim? Pemerintah yang naik minyak 2 kupang dengan pemerintah yang naik harga air secah air 50%. Mana lebih zalim? Air rumah saya dulu RM40 naik RM60. Aku duduk Pulau Pinang enggak tuan-tuan? Fikir tengok. Kalau kita kata dulu kerana kezaliman dia marah naik minyak, kita marah sungguh-sungguh, dah dia tetap juga buat. Kita tanya dia sebab apa dia buat. Ni tanya juga sebab apa ayak naik sampai 50% ni. Tanya. Jangan sobu kot keadaannya, jangan musuh kot keadaannya, jangan benci kot keadaannya. Nak tanya. Kalau jawapan tu munasabah, terimalah. Kalau tak munasabah, habang kat dia, bagilah munasabah sikit. Itu saja. Dah kita tanamkan kebencian, kita tanamkan sifat pemusuhan. Ini tidak digalakkan, tidak dibenarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, zalimun li nafsihi. Ini pangkat ketiga. Ini pun banyak kan. Zalim diri sendiri. Yang ini berlaku pada semua orang, baik lelaki ataupun perempuan. Jadi kadang-kadang kalau kita tengok yang tu, baiklah kita utamakan hak zalim diri sendiri ni dulu. Betul hak kita ni dulu. Yang hak atas tu tengok orang-orang yang berkemampuan nak tegur, bagi mereka tegur. Orang yang pandai bercakap, pandai nasihat, pandai gunakan kalam-kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tak erti ni, buatlah benda yang sesuai untuk diri dia. Belajarlah ilmu tentang semayang, tentang ibadat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, tentang lain-lain perkara. Kan zalim namanya. Yang hak kita sendiri tak buat, main jemaah tak main, lu duk kacau hak benda lain. Bukan hak kita, bukan tanggungjawab kita pun. Adakah tuan-tuan pernah jumpa dalam satu hadis Nabi yang mengatakan kalau kita tak kacau benda ni, akhirnya kita masuk neraka? Kita tak jaga hak kita, keperluan kita lagi masih belum sempurna, tiba-tiba kita sibuk dalam benda-benda yang bukan hak kita. Ada dah orang lain Allah Ta'ala dah hantar untuk tegur benda tu kan. Para-para alim ulama, tuan-tuan guru, bijak pandai dah ada dah. Yang kita hak tak pandai ni, buatlah cara tak pandai kita, duduk tempat kita. Yang itu lebih baik. Baik, itu orang yang zalimul li nafsihi. Contohnya kalau lah dia contohnya tak tutup aurat, ini zalimul li nafsihi. Kalaupun dia pemimpin, zalim pada diri dia sendiri. Dan itu imam kalau pendek lagi,
ada zalimun li nafsihi, kan? Jadi orang ini ada martabat, duduk di martabat yang ketiga, dan kita kena pandang orang ini juga dan saudara kita sesama Islam yang sepatutnya kita doakan kepada mereka kebaikan, doakan taufik dan hidayah Allah Ta'ala kepada mereka, bukan cela mereka, bukan hina mereka, bukan kenapa, mereka saudara kita yang Nabi kata tolong dengan doa, tolong dengan nasihat yang baik. Kalau maki hamun tu bukan tolong, kalau celah itu bukan tolong. Dah, jangan tolong. Nabi kata tolong dengan nasihat yang baik. Nak nasihat, belanja roti canai dulu, belanja nasi lemak dulu kan, lagi baik. Maka benda itu berkesan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Tuan-tuan, dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Saya sebut ni supaya tuan-tuan boleh balik rojok selepas ini kalau nak rojok, kan. Quran tu siapa tak ada di rumah? Kalau tak ada di rumah, janggal, kan. Quran tak ada di rumah, janggal. Pelik, ya. Allah Ta'ala sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada pengampunan daripada Tuhan kamu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala sebut yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Allah Ta'ala habaq ni, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa yang Tuhan sediakan syurga untuk mereka ialah orang-orang yang menafkahkan harta mereka, sedekah, infak, derma, fis sarra' dalam keadaan sembunyi, wad dharra' dalam keadaan kesempitan. Walaupun tak apa ada, tak banyak mana, bagi juga. Ataupun kalau bagi dalam keadaan sembunyi, yang terang-terang untuk orang lain contoh, tapi yang sembunyi untuk pahala yang lebih. Dah. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang menahan kemarahan dia. Bila dia marah, dia tak keluar kata-kata kesat, dia tak keluar kata-kata yang tak elok, pendam kemarahan dia dan minta Allah Subhanahu wa taala balas. Contohnya kan, wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan manusia bila orang minta maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah kasih kepada orang yang berbuat baik. Wallazina, sambung lagi, dan mereka yang bertakwa ialah orang yang, sambung lagi. Maknanya itu, sebab itu kita kata, saya nak sebut ayat ni sebab orang zalimul li nafsihi ni boleh termasuk dalam kategori takwa, tuan-tuan. Kalau kena gaya dia, orang yang zalim diri sendiri ni boleh masuk syurga, boleh jadi orang bertakwa bila kena gaya dia. Ni baca Al-Quran ni kena faham, kan. Wallazina, dan orang yang bertakwa itu lagi ialah orang yang iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, bila mereka buat benda keji atau bila mereka zalim diri mereka sendiri, zakarullah, mereka teringat pada Tuhan, fastaghfaru li dzunubihim, maka mereka minta ampun pada Allah Ta'ala terhadap dosa-dosa mereka. Ya Allah, aku dulu tudung tak pakai, teringat, minta ampun. Orang dah maki kita dah, orang dah hamun kita, habis-habis kat dia, tapi kita teringat dosa kita, kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa lagi orang yang berhak mengampunkan dosa melainkan Allah. Sebab tu kena ingat, bila kita tengok orang buat salah, kita tengok orang bersilap yang sifat dia menzalimi diri sendiri, jangan anggap Tuhan tak mengampun dosa dia. Jangan kita hina dia, cela dia seolah-olah Tuhan tak ampun dosa dia, seolah-olah dia ahli neraka. Kerana Tuhan bagi tahu, kalau dia teringat pada Allah Ta'ala, dia minta ampun, siapa lagi yang mengampunkan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak mengekali benda yang mereka buat tersebut. Jangan buat benda salah tu sampailah akhir hayat, kena bertobat dah.
Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Apa balasan mereka? Kata Allah SWT, ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatin tajri min tahtihal anhar. Balasan mereka itu ialah keampunan daripada Tuhan mereka. Nah, Tuhan sebut tadi, orang-orang macam ni Allah bersedia mengampunkan mereka. Siapa dia? Yang bila buat benda keji dan bila mereka zalim diri sendiri, mereka ingat pada Allah Ta'ala dan mereka minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pun duduk tahap ni banyak, tuan-tuan. Baca Quran tak pandai lagi, tak mau mengaji, kan zalim diri sendiri namanya tu, kan. Bismillahirrahmanirrahim, tak apa kita tu kan. Ni sampai tak betul langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, qiraat mana yang belajar ni? Kan? Tak ada lah qiraat 10, tak ada ni, hak 20 pun tak ada ni. Kan? Yang ni pilah mengaji. Zalim diri kita sendiri kalau tak baca yang betul. Sebab Fatihah tu wajib baca surah Fatihah. Qiraat semayang tu. Tak. Tiba-tiba yang tu tak betul, tak belajar. Zalim diri kita sendiri, tuan-tuan. Dalam baca Fatihah tak betul pun, orang tu tak betul, orang tu tak betul. Masya Allah, tolonglah. Ingat yang kita ni juga masih banyak menzalimi diri kita sendiri. Lupakan sekejap kezaliman orang lain, kan? Kalau benda tu bukan kewajipan kita. Tapi macam saya kena habaq sebab saya ustaz, doktor kena habaq sebab ada bidang dia. Tapi orang biasa ni kadang-kadang biarlah kita utamakan diri kita dulu. Ni doa alhamdulillah lagi. Kan macam mana nak semayang kalau semayang tu baca tak betul, kan? Maka kita menzalimi diri kita sendiri. Dan Allah Ta'ala sebut, orang ini yang minta ampun pada Allah Ta'ala, sedar kesilapan dia, Allah Ta'ala sediakan mengampun mereka itu, kan. Wa jannatin tajri, dan bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, kata Allah Ta'ala. Orang ini walaupun dia zalim diri dia sendiri, dia buat salah, tapi dia minta ampun pada Allah Ta'ala, dia sedar mengaku kesilapan dia, tetap Allah Ta'ala jamin dia syurga, kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan sebaik-baik balasan kepada orang yang beramal, buat kebaikan. Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah bila kita faham keadaan ini, kan, kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengoklah, aku pun masih lagi banyak kekurangan, kesilapan. Yang ni nak kena betul dulu. Kita dengan suami-suami kita, kan, air pun ada juga tak kenal lagi. Kalau hak tu tengah tengok-tengoklah. Sebab apa? Allah Ta'ala ambil kira juga. Balik, suami balik jauh-jauh kerja, yang ayak mana dalam pergi ambil ya. Boy, kan. Dia rumah kenuri pun orang buah atas apa. Dia rumah kenuri pun orang buah hidang ada tak. Hak buffet tu tak apalah, kan. Ni suami kita balik jauh-jauh, dapat ayak dah agak, suruh pergi ambil dalam tiap air. Boleh, kan. Kalau tengah duk kendong anak, tak apalah. Suami pun faham lah. Kita kononnya nak masuk surga awal. Nak masuk surga dulu, kena buat macam cara orang nak masuk surga awal lah. Kau nak masuk lah, tak apa. Nak masuk lah, mau masuk lah. Sampai orang semua habis masuk, baru kita nak masuk, mau. Tak apa, kan. Rasulullah kata pada Siti Fatimah tu, perempuan tu masuk surga dulu pada kamu. Siti Fatimah tengok, mana boleh. Aku mesti nak tiru tengok apa dia buat. Siti Fatimah pergi rumah dia, Assalamualaikum, nak pergi tanya, tengok apa amalan dia, masuk surga dulu pada dia. Waalaikumsalam. Siapa dia? Saya Fatimah, anak Rasulullah. Ni nak datang nak sembang. Minta maaf nak, suami saya tak ada nak minta izin kat dia. Balik dulu nak, besok bila suami saya datang, saya minta izin kat dia baru main. Dia tak kira anak Nabi ke apa ke, suami aku tak ada, balik dulu. Tu main pula, kan. Dia main pula. Selepas dia minta izin pada suami dia, baru main pula, baru dia bagi masuk. Bagi masuk, dah sembang sekejap, kan.
Dia kata ni waktu suami saya nak balik. Tak maaf lah, waktu suami saya nak balik. Dia jangka waktu ini selalunya dia sampai. Dia ready pakai lawa-lawa, pakai seksi-seksi. Masa tu dia pakai kain belah. Kita yang masa tu tak pakai kain belah, duduk di rumah pakai kain belah, kain batik yang nak terkoyak dah tu. Kan? Macam mana dia begitu? Kan? Dia pakai kain belah. Dia sedia pegang ayak tu. Ayak siap lah, duduk tunggu kat pintu pegang. Tak sampai lagi, sebelah kiri pegang rotan. Tak, cerita tak? Sebelah kiri pegang rotan. Bukan suruh tiru lah, dengar je lah. Maka bila Siti Fatimah tanya, ni kenapa ni? Kenapa ayak? Ayak ni bila dia sampai, saya akan tanya dia, dia nak minum, saya akan bagi terus. Tak payah nak tanya dah, tak payah minta dah, sedia dulu siap-siap. Yang rotan tu sebab apa? Rotan ni kalau dia datang, tengok layanan syaitan mana tak puas hati, ambil rotan tu, pukul lah saya. Wah, kalau macam ni memanglah duduk masuk surga. So, try buat tengok, no? Try buat tengok. Memang insya-Allah dah. Laki terkejut. Laki terkejut, tak ada masuk dalam rumah, pegang rotan. Ni nak berdaya aku pula dah, tak masa apa pula. Rupanya nak tiru orang yang masuk surga dulu, kan? Buat-buat bila kan, insya-Allah mudah-mudahan. Ya. Tapi ingat, kadang-kadang kita ni jadi isteri di rumah tangga, bukan tak boleh langsung belanja harta kan? Boleh tak? Boleh? Belanja ambil duit suami untuk keperluan rumah tangga, boleh? Jangan lebih pada tu. Tapi kadang-kadang kita ada duit sendiri bukan? Yang suami dah bagi kita, hak kita ada, ataupun yang kita kerja, jangan terlalu kedekut untuk kita gunakan untuk jalan kebaikan. Jangan. Sebab orang perempuan juga kena bersedekah, orang perempuan juga kena derma. Ini ingat, yang kata yang tu kerja suami aku, bukan, kerja kita juga. Kita ada duit lebih, kita ada duit hak kita sendiri, duit simpan kita sendiri, jangan langsung tak guna untuk infak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam kisah yang disebut, dalam kitab tadi juga saya sebut yang Dr. Mustafa Murad cerita tadi, dalam kitab Ar-Ruh, Ibn Qayyim pun ada sebut. Ibn Qayyim ada sebut dalam kitab dia Ar-Ruh. Saya suka bawa cerita, dan saya cerita daripada mana saya ambil. Saya tak mau cerita tak ada asas. Maka cerita dia, seorang perempuan bermimpi satu hari dia tidur, dia mimpi kiamat dah berlaku. Kemudian dia tengok mak dia dibawa ke neraka, kan? Ayah dia ada selamat. Maka anak ni, anak perempuan sayang pada mak dia. Dia pergi tanya kepada mak dia, Mak, kenapa mak datang sini? Cuma di tangan mak dia tu duk tahan daripada api neraka tu, cuma dengan satu selai sapu tangan saja. Duk tahan api neraka, mana boleh? Sebab apa? Sapu tangan tak mampu nak tahan api neraka. Dia tanya, mak, kenapa mak begini? Dia kata, dulu masa mak di dunia dulu, mak tidak menderma. Mak tak guna duit, mak memang cengkam duit, tak derma, tak keluar, langsung derma, sedekah, infak. Sebab itulah mak jadi begini. Ayah